jajahan ini, mereka perlu meninggalkan atau memastikan negara jajahan ini terus menganut ideologi mereka dan terus melaksanakan sistem hidup mereka. Dengan demikian, mereka berjaya mengawal kita. Dengan kata lain, mereka berjaya menjajah kita. Jadi walaupun mereka terus balik, tapi kerana adanya sekularisme, maka Islam tidak lagi berperanan sebagai sistem yang mengerti hidup manusia, tapi kita mengambil sistem hidup selain daripada Islam. Dengan demikian, bila adanya sekularisme, maka kita pun tidak menggunakan Islam sebagai cara hidup. Maka di situlah sistem barat kita terapkan. Okey. Okey, terima kasih KZ. Ni Hakim ada nak bercerita sesuatu. Saya buka ruang untuk Hakim menyampaikan apa yang nak disampaikan lah tadi. Sebenarnya saya nak jawab soalan yang tadi lah. Jawapannya pun lebih kurang jugalah. Saya nak kata yang kenapa Barat memaksakan negara kita untuk merdeka dengan menganuti fahaman sekularisme. Bagi saya sebabnya adalah untuk dia mengekalkan penjajahan lah. Dia mungkin tidak menggunakan ketenteraan macam seperti yang dahulu kan, tapi dia guna ideologi atau fahaman untuk memegang negara-negara jajahan mereka supaya mentaati mereka lah. Kalau mereka, contohlah. Baik, kalau itu alasannya, adakah ingin mengatakan pada hari ini masyarakat kita tu sedang kenapa masyarakat kita masih lagi ingin berpaut pada fahaman sekularisme? Kenapa? Hakim. Kenapa? Kenapa mereka masih berpaut pada sekularisme? Kerana mereka tak nampak Islam tu berperanan untuk memberi solusi untuk kehidupan mereka. Yang mereka tahu lahir-lahir dah hidup dalam keadaan yang banyak yang sekular lah. So mereka tak nampak Islam tu sebagai panduan hidup yang sebenar. Baik, terima kasih Hakim. Ilham rasa perlukah kita hanya berdiam diri dan membiarkan sekularisme ini meneruskan hegemoninya ataupun keberadaannya di tengah-tengah masyarakat kita, atau ada pandangan yang berbeza? Boleh cerita sedikit? Saya rasa sebagai umat Islam lah, kita tak boleh berdiam diri, sebab dengan fahaman ni umat Islam sendiri akan hancur. Sebab fahaman ni memang bertentangan 100% dengan ajaran agama Islam. Jadi kita kena buka pemikiran masyarakat tu supaya faham dulu agama tu secara asas. Yang itulah yang paling penting. So bila mereka dah faham agama, baru diorang boleh berfikir patut ikut agama ataupun nak stick dengan fahaman sekularisme ataupun liberal ni. Baik, terima kasih juga Ilham. Amir Haziq. Saya lihat ada nama Amir Haziq. Betul lah Amir Haziq ada di sini? Betul Bro Azli, saya. Okey, kata Ilham perlu buat sesuatu dan membukakan mata masyarakat kita dengan pemahaman Islam. Soalan untuk Amir Haziq adalah, adakah pelajaran-pelajaran agama yang diajarkan di sekolah maupun di kuliah-kuliah Maghrib itu tidak memadai untuk mengekang atau menghalang pemahaman sekularisme ini? Baik, kalau menurut saya sendiri, ramai ustaz-ustaz bahkan ulama-ulama di Malaysia sedar bahawa negara kita ini sedang dikuasai oleh pemikiran yang salah seperti sekularisme ini, dan mereka juga berusaha sedaya upaya untuk mengekang dan untuk
mengembalikan kehidupan ini kepada Islam. Tetapi sesungguhnya mereka tidak nampak bahawa solusi yang mereka berikan itu hanya sebatas kepada solusi-solusi yang bersifat cabang. Sedangkan solusi yang paling terbaik adalah solusi yang menutup segala masalah-masalah cabang tadi. Kalau kita nak dapat analogikan, misalnya ini saya cerita sedikit kalau misalnya ada sebuah empangan tu bocor, dan kebocoran empangan itu menyebabkan banyak air yang melimpah ke kawasan-kawasan perumahan. Jadi nak ibaratkannya, kalau solusi kita berikan hanya untuk membersihkan kawasan rumah, membersihkan rumah-rumah yang ditakungi air, maka kita juga akan dikenakan kawasan itu juga masih akan ditakungi air lagi. Sebab apa? Sebab masalah utama tadi iaitu masalah pada empangan. Kita perlu menutup empangan supaya air tidak melimpah lagi keluar, macam tu. Nah, nak disamakan dengan masalah di Malaysia sekarang ni, kita nampak ramai ustaz sekarang ini hanya memberikan solusi hanya kepada masalah-masalah yang bersifat cabang, yang bersifat contohnya kalau kita nampak dekat bank ada masalah riba kan. Jadi apa yang ulama hari ni buat ataupun ustaz-ustaz lakukan, kalau kita nampak sendiri, hanya menukarkan misalnya bank dia hanya menukarkan akad-akad yang terjadi di bank. Misalnya daripada riba kepada yang kita telah pelajari sebelum-sebelum ni kan, ada murabahah dan lain sebagainya. Tetapi pada dasarnya mereka tidak menampak apa solusi fundamental ataupun solusi akar daripada segala yang masalah-masalah cabang ini muncul. Menurut saya begitu, Bro Azli. Dan dengan kata lain, apa yang Amir Haziq kata, kesedaran para asatidz dan adakah nak mengatakan bahawa pelajaran ini tidak mencukupi lah kesimpulan yang Amir Haziq ingin sampaikan bahawa tak cukup belajar di sekolah ataupun dengan kuliah, tak cukup untuk mengentang sekularisme. Betul? Betul, Bro Azli. Macam tu. Okey, terima kasih Amir Haziq. Amir Haziq dah bagi pandangan seperti itu, iaitu masalah sekarang penyelesaiannya hanyalah bersifat cabang, bukan masalah akar. Aiman ada di sini, Aiman? Oh, okey. Kalau Aiman tak ada, saya akan pergi kepada siapa di sini Aiman ada. Aiman ada, Azli. Mungkin dia tak dengar. Hello. Okey, alright. Kita tunggu Aiman. Aiman dengar tak tadi penjelasan Amir Haziq? Tak clear, dia sekat-sekat sikit. Okey, Amir Haziq katakan bahawa soalan kepada Amir Haziq adalah, adakah pendidikan di sekolah dan ceramah-ceramah di surau masjid yang dibuat oleh umat Islam cukup atau memadai untuk mengekang sekularisme? Jawapan daripada Amir Haziq adalah tidak cukup, kerana mereka hanya membincangkan tentang penyelesaian bersifat partial atau bersifat cabang. Dan melihat keadaan ini, itu menunjukkan bahawa kita belum cukup kuat untuk melawan fahaman sekularisme atau akidah sekularisme ini. Menurut Aiman, apakah yang patut kita buat untuk melawan sekularisme ini? Apa sebenarnya yang menurut Aiman boleh menandingi sekularisme? Bagi saya, apa yang boleh menandingi itu mungkin satunya kita kena ada kefahaman majoriti rakyat dengan kefahaman yang fasih terhadap Islam ni. Lagi satu mungkin saya boleh katakan, kalaulah kita ni nak laksanakan sesuatu tapi kita tak punya kuasa, jadi benda tu boleh tapi terlalu lambat lah. Jadi saya rasa benda yang penting untuk kita ada, orang Islam ada, yang orang Islam yang betul-betul dengan kefahaman Islam
bagi saya untuk mengekang sekularisme ni adalah apabila orang Islam itu mempunyai kuasa pemerintahan yang mana boleh mengubah struktur bagaimana negara tu bergerak dan berjalan dan sebagainya, berfungsi. Jadi itu pandangan saya. Jadi saya ingin katakan bahawa sekularisme tidak sebatas hanyalah fahaman, tetapi struktur negara tu menentukan pemahaman sekularisme itu berlanjutan atau dapat dihentikan. Adakah seperti itu? Maksudnya negara boleh menghentikan kefahaman sekularisme ini. Adakah seperti itu? Jawapan Aiman? Bagi saya boleh. Semuanya mungkinlah dalam situasi negara kita yang berbilang kaum dan ada pula parti-parti yang macam ingin menggunakan suara minoriti, contohnya kaum India, Cina dan sebagainya. Mungkin benda tu menjadi penghalang lah, tapi bagi saya dengan kefahaman keseluruhan rakyat yang beragama Islam ni, saya rasa benda tu boleh diselesaikan. Sebabnya masalah sekarang ni yang kita tengok, kalau kita nak laksanakan apa-apa pasal Islam, kadang-kadang kalau yang bukan Islam halang tu kita fahamlah, sebabnya dia tak fasih, dia tak faham Islam tu apa kan. Tapi kadang-kadang orang Islam sendiri pun menghalang benda yang sepatutnya kita tegakkan. Jadi benda tu penting. Okey, saya kira perbincangan kita dah menjurus bukan hanya masalah perkahwinan tadi. Dan perkahwinan tu muncul kerana fahaman sekularisme, kemudian liberalisme, kemudian bermunculnya liberalisme daripada sekularisme, dan sekularisme muncul kerana daripada secara sejarah ditanamkan oleh penjajah yang pada akhirnya pembentukan negara juga dikuatkan lagi dengan statement yang disampaikan oleh pemimpin pertama negara ini, menyatakan bahawa ini bukan negara Islam dan berkali-kali menyatakan ini bukanlah sebuah negara yang berasaskan Islam. Maka sudah pasti selain Islam adalah sekularisme atau sosialis, komunis. Tapi dah jelas sekali negara kita bukanlah negara sosialis komunis, dan pastilah ini negara sekularisme yang diterapkan di tengah-tengah kita sekarang. Dan kita lihat lagi kenyataan-kenyataan lain bahawa usaha-usaha dibuat oleh umat Islam memang tidak mampu untuk mengekang fahaman ini, baik itu dari peringkat sekolah maupun di peringkat awam, di tengah-tengah masyarakat, ceramah-ceramah umum dibuat oleh para ustaz tetapi tidak mempunyai kapasiti yang menyamai untuk mengekang fahaman sekularisme ini. Kemudian Aiman dengan jawapannya adalah berkaitan dengan negara sebenarnya yang mampu mengekang dan mengontrol keadaan ini. Dan jelas sekali seperti secara sejarah tadi saya berangkumkan, iaitu di awal pembentukan negara kita adalah negara sekularisme, dan Aiman menjawab negara lah yang dapat mengekang sekularisme. Persoalan saya kepada KZ, soalan terakhir sebelum kita akhiri, bagaimana sebuah negara yang diasaskan oleh sekularisme ingin mengekang sekularisme? Adakah itu wajar menurut KZ? Okey, negara sekularisme mahu mengekang sekularisme. Macam tu Yeah. Jadi Yeah. Sekularisme ini adalah akidah, adalah nyawa kepada sistem ini. Maksudnya kalaulah sekularisme ni padam, maka hancurlah seluruh sistem ini. Kerana sekularisme adalah asas kepada sistem ini. Kerana itu satu sistem ini ketika dia didirikan, maka dia telah dibuat sedemikian rupa untuk menjaga sistem ini agar sistem ini terus berdiri kukuh dan tidak ada sesuatu pun boleh mencabar, kerana hal ini adalah satu sangat fundamental. Dan antara fundamental kepada fundamental ini adalah akidah itu sendiri ataupun sekularisme itu sendiri. Sebab itulah kita lihat
mana-mana negara lah termasuk negara kita, program perlembagaan kita menjelaskan asas yang penting bahawa apa juga undang-undang selain secara ringkasnya lah, kalau bertentangan dengan undang-undang yang ada pada perlembagaan ini, maka dia bersifat dengan sendirinya tertolak. Itu menggambarkan bagaimana ketika sistem ini dibuat, yang buat sistem ini dia sedar dan dia faham. Dan dia takkan benarkan sistem ini runtuh. Sebab itulah dia tidak akan benarkan hal-hal yang akan meruntuhkan sistem itu exist ataupun boleh mencabar. Dan sebab sekularisme itu kan fundamental, asas. Kalau asas tu runtuh, maka dengan sistem tu runtuh. Sebab itu satu. Dan dilihat dari segi ideologi pula, ataupun dilihat dari segi daripada sudut pandang imperialisme, keberadaan sebuah negara yang mengamalkan sekularisme ini penting, kerana dengan demikian kapitalisme ataupun sekularisme secara global ini tidak dalam keadaan yang terancam. Sebab itulah ketika Perang Dingin, Barat sangat memerangi komunisme. Kenapa? Sebab komunisme ni asas dia bertentangan dengan sekularisme. Sebab tu dia hancur, akhirnya Barat menang. Kenapa Barat perlu pastikan tidak ada mana-mana negara yang berbeza ideologi exist di atas muka bumi ini? Ini adalah kerana keberadaan mana-mana negara yang berbentuk ideologikal sekiranya exist, dia akan mengancam keberadaan ideologi itu secara global ataupun sistem itu secara global ataupun mengancam Barat itu sendiri. Jadi begitulah. Dan kita lihat juga bagaimana yang berlaku di Mesir, bagaimana berlaku di Algeria. Ketika cahaya Islam tu terlihat macam nak menang kan, maka Barat tanpa malu, tanpa rasa bersalah, mereka menghancurkan kemenangan Islam tadi. Kenapa? Kerana bagi mereka sekularisme ini adalah nyawa kepada tamadun Barat itu sendiri. Wallahualam. Baik. So, dari kesimpulan yang tidak dinyatakan bahawa mustahil negara sekular akan menghancurkan sekularisme. Dan saya petik juga kenyataan yang Aiman sampaikan bahawa perlu adanya usaha untuk negara tadi. Cara menghapusnya adalah umat Islam yang mempunyai kefahaman Islam yang benar, mempunyai kekuasaan untuk memerintah, dan cara itulah boleh menghilangkan sekularisme. Maka untuk para sahabat semua, mungkin di sini kita boleh buat kesimpulan, iaitu sekularisme dia sebuah akidah, sebuah keyakinan dalam pengurusan kehidupan kita. Agama terpisah daripada aturan-aturan dalam kita mengurus dunia, baik itu kadang-kadang bukan hanya agama bersifat ibadah yang saja diketepikan. Perkahwinan juga mereka dah letakkan bukan dari aspek agama. Kadang itu yang terjadinya dalam hal seperti yang kita ceritakan. Perkahwinan beza agama itu muncul kerana fahaman sekularisme, akidah sekularisme yang dianuti oleh masyarakat Islam itu sendiri. Baik, ada tak kata-kata akhir ingin disampaikan oleh KZ sebelum kita tutup? Saya rasa saya tidak mahu buat kesimpulan tentang perbincangan inilah. Saya serahkan kepada Bro Azli. Sebab kata-kata akhir saya adalah nanti lebih kepada majlis ini secara umum lah. Baik. Okey, kalau macam tu saya minta kesimpulan akhir daripada Ilham. Apa kesimpulan akhir Ilham terhadap isu perkahwinan beza agama dengan pembahasan yang kita sampaikan sebentar tadi? Secara kesimpulan yang saya boleh buat, perkahwinan antara agama yang berbeza ni datangnya daripada
fahaman yang bertentangan daripada ajaran Islam ataupun fahaman sekularisme lah. Yeah. So macam mana nak cakap, dan fahaman ni menjadi tunjang kepada pemerintahan barat. Jadi nak menjatuhkan pemerintahan barat, kita kena menjatuhkan fahaman ni dulu, fahaman sekularisme dahulu dalam kalangan masyarakat. Baik, terima kasih Ilham untuk pandangan. Jadi kesimpulan Ilham adalah untuk menghancurkan sekularisme yang merosakkan umat Islam. Yang kunci utama ni, kenapa kita bahas benda ni? Kerana sekularisme ni merosakkan akidah umat Islam, bahkan ibadah umat Islam itu sendiri. Perkahwinan sebuah ibadah dimuliakan di sisi Allah, tapi menjadi hancur, rosak dan lebur kerana pemahaman yang salah dalam urusan ibadah kepada Allah SWT yang dilihat sebagai hanyalah urusan pribadi dan terpisah daripada aturan agama. Maka oleh itu, sekularisme memang sangat bahaya, dan untuk kita semua yang masih belia, masih muda maupun yang sudah tua, tidak tertinggal untuk memahami Islam lebih dalam supaya boleh sama-sama kita terhindar daripada pemahaman-pemahaman yang merosakkan akidah dan amal ibadah kita di sisi Allah SWT. Dan saya serahkan majlis kepada KZ untuk menutup. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih Bro Azli, dan kepada semua peserta pada malam ini yang telah memberikan masa, dan tenaga untuk bersama pada malam ni. Saya nak kata saya tertarik dengan kesimpulan yang Ilham buat tadi. Saya rasa semua kita di sini pernah belajar kitab Nizam Islam, kecuali saya rasa Aiman pun pernah, Ilham pun pernah. Kalau perasan, muka surat yang pertama itulah apa yang dimaksudkan ataupun yang dibincangkan oleh yang disebut oleh Ilham tadilah, kan? Sebenarnya perlu ada perubahan kepada cara berfikir manusia pada hari ini, kan, untuk kita membangun semula peradaban yang baru lah dalam ringkasan tu. So lebih kurang macam itulah saya nak kata. Kerana itu juga betapa penting dan signifikannya halaqah kita lah setiap minggu. Kerana itu saya mengharapkan antum semua yang berada di sini, perbincangan kita dengan Bro Azli ni adalah perbincangan untuk mencari isu semasa, namun tak kurang penting, bukan tak kurang penting, sangat penting untuk kita semua konsisten dalam halaqah. Kerana di situ kita membincangkan dengan lebih terperinci tentang ideologi Islam itu sendiri. Kalau Aiman cakap tentang kefahaman, kan, saya sangat setuju. Betul apa yang Aiman kata, betul juga apa yang Ilham kata, dan betul semua yang bincang tadi. Dan kuncinya itulah dalam halaqah itu, di situ kita akan mendalami Islam sebagai sebuah ideologi hidup, sebagai sebuah cara hidup, sebagai sebuah agama untuk kita hidup di dunia ni. Dengan situ kita akan mampu memberi pencerahan kepada umat Islam di seluruh dunia, di sekeliling kita, insya-Allah, dan akhirnya melakukan perubahan. Okay, sekian saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup perbincangan kita pada malam ni dengan tasbih kepada surah Al-Asri. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim. Insya-Allah kita akan jumpa pada minggu hadapan pada masa dan hari yang sama.